Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita jumpa lagi uh, di channel saya, Cikgu Roslan channel. Jangan lupa like, subscribe dan share channel saya. Okay, so hari ini saya nak mengajar, saya nak beritahu, berkongsi berkenaan menulis karangan. Okay, bahagian P di mana 100 markah. Right, pertama ialah kena ketahui ialah strategi. Ketahui ialah khusus untuk menulis karangan. Okay, pertama ialah karangan B ialah muka 5 pilihan. So pertama ada 1 jam 35 minit, 1 jam 30 minit. Anda kena pastikan baca keseluruhan soalan tersebut dahulu, baru anda jawab soalan tersebut. Okey, baca dahulu ke-5 soalan dan pilih yang paling senang untuk anda jawab dan pilih tepat untuk anda jawab. Okey, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sudah memilih soalan tersebut, anda juga perlu merangka karangan. Sebelum nak menulis, kita kena rangka dahulu untuk melengkap dan memudahkan proses penulisan karangan. Okay, yang pertama ialah kita kena ketahui bahawa apabila disebut penulisan karangan, mesti ada perenggan ataupun ada skop yang khusus untuk pendahuluan, isi dan penutup. Ataupun saya panggil PIP. Okay, PIP ni ialah memudahkan proses. Pertama pendahuluan P. I ialah isi dan ketiga P juga ialah penutup ataupun kesimpulan. Okey. So dalam proses ini, pelajar-pelajar ataupun calon-calon ataupun guru sana boleh berkongsi dengan pelajar. Okey, pertama ialah apabila tahu pendahuluan isi dan penutup, kita tahu struktur dia macam mana. So kita berbalik kepada soalan. Okay, apabila kita baca balik soalan, kita pilih soalan tadi tersebut, kita tengok soalan manakah paling mudah. Dalam soalan tu ada 3 perkara yang pelajar perlu patuhi. Pertama ialah pengenal isu, yang kedua ialah penyata soalan, dan ketiga ialah ayat tugasan. Ketiga-tiga ni ialah pelajar kena mesti mengenal pasti. Jika tak kenal pasti, akan ayat ataupun isi terpesong. Okey, pertama ialah isu, kedua ialah penyataan soalan, ketiga ialah ayat tugasan. Okey, itu pertama. Okey, apabila pecahan tersebut kepada 3, ayat tugasan ada 2 pecahan pula. Pertama ialah kata kunci soalan, kedua ialah kehendak soalan. Apabila kata kunci, apakah maksud kata kunci? Kata kunci ini ialah seperti langkah-langkah, ciri, kesan, impak, akibat, faktor, punca, cara dan sebagainya. Itu ialah kata kunci. Manakala kehendak soalan pula ialah ayat itu belakang selepas kata kunci. Contohnya mengatasi masalah gejala sosial, contoh mengatasi apa-apa saja. Okey, di belakang daripada kata kunci tersebut ialah kehendak soalan. Apabila anda telah mengenal pasti kehendak soalan ini dan kata kunci tersebut, maka setiap perkara, setiap perenggan ataupun pendahuluan, isi dan penutup mesti merujuk 2 perkara ini dan mesti merujuk kepada 3 perkara utama tadi. Apa? Isu, ayat penyata dan ayat tugasan. Okey, so ketiga-tiga ini penting dalam setiap karangan anda. Okey, macam mana untuk menulis karangan bagi pendahuluan? Pendahuluan pula ada saya pecahkan kepada iaitu 3 juga. Yang pertama ialah kata kunci, yang kedua ialah ungkapan menarik, dan ketiga ialah kehendak soalan. Apabila disebut kehendak soalan, mesti ada kata tanya di setiap pendahuluan di hujung sekali. Contohnya, apakah langkah-langkah untuk mengatasi gejala sosial? Itu ialah kehendak soalan ataupun persoalan tersebut ditanya semasa untuk kita menjawab bahagian isi di bawahnya. So kita tanya dahulu baru kita jawab di bawah ini. Okey? Boleh. Itu bahagian pendahuluan. Saya ringkaskan okey. Manakala isi pula saya pecah kepada formula saya panggil ialah hip to up. Okey, E to up. I ialah isi, H ialah huraian, H yang kedua ialah tu H2 lah, H2 tu H2, H double 2. Okey, H double 2 tu. Alright. Huraian lengkap termasuk contoh dan okey, huraian lengkap ni panjang sedikit Itu 5 perkara. Pertama ialah apa, bila, di mana, bagaimana dan mengapa. Okey, dalam huraian lengkap tersebut.
Okey, ada persoalan-persoalan ini mesti dijawab, okey, dalam bahagian huraian. Faham? Okey. Ia mesti berkait rapat dengan huraian tadi. Okey. Manakala yang keempat pula ialah ungkapan ataupun ubi. Ungkapan bahasa indah. Okey. Setiap perenggan ada frasa menarik, ada ungkapan indah ataupun ungkapan-ungkapan lain, peribahasa, slogan dan sebagainya. Okey. Tapi taklah setiap perenggan tu ada peribahasa, mesti ada ayat lain. Okey. Okey. So itu ialah antara keempat. Kelima ialah apa? Ayat penegas. Mana-mana karangan, mana-mana guru sekalipun, mesti ayat penegas ni mesti ada di hujung untuk menegaskan lagi kehendak soalan dan kehendak soalan dan kata kunci tersebut. Contohnya, kehendak soalan ni melihat kepada oleh itu kita haruslah apa-apa. Itu ialah ayat penegas. Jelas Okay, kita menerangkan isi tadi ataupun dipanggil ayat tema. Alright? Boleh. Itu bahagian isi. Manakala penutup pula iaitu ada tiga, ada empat sebenarnya, ada empat yang asas. Saya pecah kepada tiga ya. Alright, ada empat. Ayat pertama ialah ayat tema, yang kedua ialah cadangan kita, yang ketiga frasa menarik ataupun ubi jikalau ada, dan keempat ialah harapan anda sebagai calon untuk menulis karangan ini. So, keempat-empat tersebut dalam penutup P tu ataupun kesimpulannya. Ada empat. Pertama ayat tema, iaitu yang pertama. Yang kedua ialah cadangan, ketiga ungkapan dan keempat ialah harapan. So keempat ada dalam sistem penutup penulisan anda, maka karangan cantik dan mesti berhubung rapat dengan yang isi tadi dan pendahuluan. Maknanya setiap penceritaan anda itu berhubung kait antara satu sama lain. Maksudnya itu sahaja. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan boleh membina dan selamat jaya kepada semua calon SPM dan SMU. Assalamualaikum. Bye-bye.